Terdapat pelbagai jenis rumah tradisional Melayu di Malaysia. Tidak ketinggalan juga rumah tradisional Melayu yang terdapat di negeri Terengganu. Salah satunya ialah rumah warisan Haji Su yang terletak di Kampung Losong, Terengganu. Kompleks rumah warisan Haji Su merupakan sebuah rumah agam lama yang mempunyai seni bina dan juga seni ukir unik yang terletak di Mukim Losong 2 km dari bandar Kuala Terengganu. Rumah limas Belanda juga banyak terdapat di negeri Johor, Selangor dan juga Terengganu. Maksud limas adalah bentuk timba atau takir yang dibuat daripada daun pisang atau upin yang berbentuk tirus ke atas seperti piramid. Seni bina rumah limas menitik beratkan aspek pengudaraan, pencahayaan dan juga keselamatan. Rumah limas dibina agak tinggi dari aras tanah bagi mengelakkan dimasuki air ketika musim banjir atau binatang buas pada waktu malam. Rumah limas tidak memiliki pangkal serambi dan berajung di bahagian hadapan. Ukiran atau jejaring yang ada pada setiap tingkap bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga untuk memudahkan cahaya dan udara masuk ke dalam rumah. Tema rumah warisan Haji Su menekankan ciri-ciri rumah Melayu Terengganu dengan mengambil kira adab Islam dan juga budaya Melayu. Rumah warisan Haji Su dibina pada tahun 1850. Kompleks rumah warisan ini terdiri daripada 2 biji rumah agam, iaitu rumah limas Belanda dan rumah bujang berpilih kembar 3. Rumah di bahagian hadapan iaitu rumah limas Belanda merupakan rumah untuk para tetamu yang terdiri daripada bangsawan dan juga pedagang luar. Fungsi rumah ini lebih kepada kegunaan untuk majlis keramaian dan juga untuk menyambut tetamu. Teknik yang digunakan di dalam rumah ini juga agak unik kerana tiang rumah ini disembunyikan dalam bahagian dinding untuk menampakkan isi rumah itu lebih luas. Manakala rumah di bahagian belakang pula merupakan rumah bujang berpilih kembar 3 yang diperbuat daripada kayu cengal. Dengan seni bentuknya yang juga unik, ini turut dijadikan ikon untuk negeri Terengganu. Misalnya, seni bina ini dapat dilihat pada lapangan terbang Terengganu. Rumah ini memiliki 8 bahagian, antaranya ruang ibu, ruang serambi, ruang dapur, ruang kelet anak dan lain-lain lagi. Jumlah keluasan rumah ini sebanyak 0.4 ekar atau 3 lot tanah untuk 2 biji rumah. Di sini kita dapat membuktikan bahawa seni bina rumah Melayu di Terengganu sangat jarang ditemui. Haji Su Muhammad Saleh bin Haji Muhammad merupakan seorang yang ternama dan juga seorang saudagar kaya. Beliau juga banyak berjasa kepada penduduk kampung setempat pada waktu itu. Haji Su mempunyai 2 orang isteri dan meninggalkan 10 cahaya mata. Hasil daripada aktiviti perdagangan yang dilakukan oleh beliau telah menjadikan Haji Su seorang tokoh yang kaya raya dan mampu membina rumah bak istana yang jarang dibuat oleh masyarakat pada zaman itu. Syurga Haji Su Muhammad Saleh telah terbiar kosong pada tahun 2006 sejak kematian anak bongsunya. Demi mempertahankan binaan bercirikan keunikan seni bina dan ketukangan masyarakat Melayu tradisional negeri, Kerajaan Negeri Terengganu telah membeli dan memelihara kembali rumah ini untuk tetapan generasi hari ini dan masa hadapan. Kos sebanyak RM3.2 juta telah diperuntukkan bagi mengekalkan monumen atau artifak warisan bangsa agar tidak lenyap di telan zaman. Pemeliharaan rumah warisan Haji Su bermula pada bulan Jun tahun 2014 apabila mendapat dana daripada kerajaan negeri dan berjaya disiapkan pada akhir Februari tahun 2016 sebelum dibuka kepada pengunjung pada tanggal 22 April 2016 sehingga kini. Waktu operasi bagi kompleks rumah ini adalah pada hari Sabtu sehingga hari Khamis dan ianya ditutup hanya pada hari Jumaat. Kompleks ini mula dibuka kepada pengunjung pada jam 9 pagi sehingga 5 petang. Masuk adalah secara percuma bagi semua pelawat termasuk pelancong asing.
Seterusnya kita akan bersama dengan Encik Ayub selaku pembantu Muzium Daerah Negeri Terengganu bagi menerangkan serba sedikit tentang sejarah Rumah Warisan Haji Su. Tentang Rumah Haji Su. Kompleks Rumah Haji Su. Kompleks Rumah Haji Su ni di Kampung Losong, atau Kampung Losong tu sendiri, Losong Haji Su tu dinamakan dengan nama Haji Su tu sendiri. Di Kampung Losong Haji Su, dia beri nama sempena nama Haji Su tu sendiri. So mungkin sebab banyaklah jasa-jasa Haji Su pada penduduk kampung, pada pembangunan kampung pada waktu itulah. Kenapa pihak muzium dan kerajaan negeri memelihara rumah Haji Su ni, kompleks rumah Haji Su ni? So antaranya adalah bila kita melihat rumah ni ada banyak cerita berkenaan warisan seni bina, dan kita rasa perlu dipelihara untuk generasi hari ini dan generasi akan datang lah. So daripada itu kita kena fight atau kita bagi didikan pada masyarakat tentang kenapa kita perlu pelihara rumah ni. So kita sentiasa bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri untuk dapatkan peruntukan untuk baik pulih dan sebagainya, atau agensi-agensi daripada kerajaan pusat, contohnya Motek apa semua kan, untuk kita dapatkan dana untuk kita baik pulih atau maintenance lah rumah ni. Antara cabaran yang dihadapi bagi usaha pemeliharaan kompleks Rumah Warisan Haji Su ini ialah memerlukan kajian yang mendalam. Ini kerana bahan-bahan binaan ini sukar dicari kerana sudah jarang digunakan pada masa kini. Misalnya, atap genting senggora yang diperbuat daripada tanah liat ini sukar didapati. Selain itu, aktiviti pemeliharaan ini juga melibatkan tenaga kerja yang mahir. Rumah ini juga memerlukan kos yang tinggi untuk mengekalkan keasliannya kerana sebahagian besar daripada rumah ini diperbuat daripada kayu cengal. Sejak pandemik COVID-19 telah berlaku, rumah warisan ini turut terkesan daripadanya. Ini kerana sepanjang PKP dilaksanakan, tapak warisan ini terpaksa ditutup bagi mematuhi undang-undang kerajaan. Cabaran yang lain dihadapi adalah kompleks rumah ini memerlukan kos yang tinggi untuk aktiviti pemeliharaan dari segi dalaman dan juga luaran kompleks berkenaan. Melalui penerangan di atas, kita dapat memahami objektif pihak Muzium Terengganu. Usaha ini memberi banyak kesedaran kepada kita, antaranya ialah keunikan kompleks Rumah Warisan Haji Su seharusnya dipelihara khazanah sejarah dan juga budaya bangsa untuk dijadikan tatapan kepada generasi kini dan juga generasi akan datang. Pihak yang bertanggungjawab juga turut memainkan peranan yang penting untuk memelihara keunikan dan juga kesantunan seni bina rakyat terdahulu agar diteruskan dan disanjungi sepanjang zaman. Seterusnya, kita akan bersama Puan Azwin Aksan, pensyarah warisan pelancongan, untuk memberi sedikit perkongsian. Apa-apa dalam warisan budaya kita mestilah menghargai, kerana satu-satunya cara untuk kita menghargai warisan kita ialah untuk melihat bagaimana evolusi sesuatu seni bina itu terjadi pada waktu atau pada zaman dahulu. Jadi ini menggambarkan bagaimana masyarakat Melayu pada masa dahulu memulakan atau menggunakan sumber-sumber yang terdapat di sekeliling mereka untuk meneruskan kehidupan. So kita boleh tahulah macam mana sejarah diri kita sendiri, nenek moyang kita kan. So daripada segi ni, anak-anak cucu kita pun tahulah ini style seni masyarakat Melayu waktu-waktu dahulu, dan kita terapkan ke dalam seni bina rumah kita kan yang moden. Sama juga dengan interior kan. Kita dulu selalu pakai kerusi-kerusi kayu. Jadi sekarang ni rumah-rumah moden pun dia orang terapkan unsur-unsur tu juga. So inilah cara bagaimana kita boleh mengekalkan seni bina Melayu pada hari ini.
Terima kasih diucapkan kepada Puan Azwin atas perkongsian sebentar tadi. Semoga perkongsian tersebut dapat memberi manfaat kepada kita pada masa hadapan. Kesimpulannya, setelah 2 tahun rumah warisan Haji Su terpaksa melalui fasa pandemik ini, diharapkan dapat beroperasi seperti biasa. Pada ketika ini, rumah ini diuruskan dan disenaraikan di bawah Jabatan Kerja Raya Negeri Terengganu dan juga Lembaga Muzium Negeri Terengganu. Dengan mempelajari tentang rumah warisan Haji Su ini, juga turut memupuk rasa bangga akan kehebatan tokoh usahawan Islam yang berkebolehan dalam bidang keusahawanan dan perniagaan antarabangsa. Terima kasih kerana menonton video kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Heritage Tourism Malaysia untuk video yang menarik.